Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam bersama saya lagi Zahri Harun daripada Farmasi Permai Tumpat Kelantan. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang ada penyakit terutamanya kencing manis untuk mendapat khidmat nasihat. Khidmat nasihat berkenaan dengan pengambilan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan pada masa yang betul dan juga penyimpanan yang betul. Kami juga membantu mereka yang ada penyakit terutama yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat khidmat nasihat berkenaan dengan pengambilan suplemen yang terbaik, okey, supaya anda mendapat kesihatan yang baik dan insya-Allah boleh bekerja dengan baik. Alhamdulillah sudah diumumkan kita punya PKPB di Kelantan diteruskan sehingga 31 Mac. 31 Mac sehingga 31 Mac. 1 April tak tahu lagi macam mana. Okey. Dan bertabahlah semua rakyat Kelantan. Waalaikumsalam Syed Suhaita. Bersama saya pada malam ini just sembang-sembang berkenaan dengan beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan COVID. Okey. Yang kekal PKPB macam Selangor, Johor, Kelantan, wilayah dan juga Pulau Pinang. Okey, bertabahlah semua anda, PKPB lagi anda. Tetapi banyak kelonggarannya. Banyak dah kelonggarannya diberikan macam kenduri kendara, alright. Diberikan 50%, 50% daripada dewan boleh diisi. Alhamdulillah lah. At least ada kelonggaran lah. Dan kita punya COVID Kelantan ni naik sikit. Ini naik 67. Esok mesti naik lah. Dah biasa dah naik dan dia screening. Bila dia dah banyak screening akan naik lah. Lagi naik lah. Lagi naik kes COVID-19. Dan juga bermula juga dilonggarkan untuk bertarawih dibenarkan, okey, dengan SOP tertentulah. Dengan bazar Ramadannya dibenarkan juga, dan juga yang tak dibenarkan adalah merentas negeri. Nak merentas negeri kena ambil surat. Kalau ada surat nak menghantar anak, okey, dan juga surat kebenaran daripada pihak polis terutamanya. Semalam kita bercakap berkenaan dengan kurap ataupun ringworm. Ada juga yang bertanya yang mesej kepada saya, ubat apa? Suruh ulang sekali lagi ubat apa yang kita tunjuk semalam adalah Criobet Gold. Yang ni ada dia macam Lamisil. Kalau orang dah biasa dengan Lamisil dia tahulah. Okey, Criobet Gold dan juga Tefin. Terminafin hydrochloride spray. This one spray, yang ni krim. Yang ni krim, yang ni spray. Boleh guna terutama sekali jika tengok site dia, tengok tempat dia macam mana. Sama juga dengan infection di kuku. Di kuku macam kita ada Exilor. Yang ni ubat Exilor yang kita sapu saja di atas kuku. Di atas kuku yang terkesan oleh jangkitan kulat. Dia jadi putih dan kadang-kadang kuku kita tu tak elok dia akan tercabut. Dengan tercabut dia nak naik, tetapi kuku ni lagi lama. Kalau kuku fungus infection, jangkitan kulat di kuku paling lama at least 6 minggu. 6 minggu ataupun 3 bulan lah. 3 bulan kena slowly. Saya ada satu case di Pasir Putih. Di Pasir Putih, and then dia menggunakan yang saya recommend sehingga tak silap saya dalam 4 bulan, 3 ataupun 4 bulan, tetapi kuku dia naik balik. Alhamdulillah, dan dia ada hantar gambar, image. Yang inilah kita nak customer kita bila dah ada dapat dia punya kesan positif, maka bagilah kepada kami feedback. Yang itu menjadikan kami lagi yakin dan senang untuk kita bercakap dengan penuh yakin. InsyaAllah kita buat yang terbaik lah. Tetapi yang saya tunjuk tadi, ubat dia agak mahal
dalam 50 ataupun 40 lebih. Itu dia punya harga dia. And then dia pakai sikit je dia punya liquid. Just sapu di atas, betul-betul di atas kita punya kuku. Kalau kuku, okey, di atas betul-betul kuku yang terkesan. Dan biarkan saja dia cepat kering. And then kena tunggu. Biasa saya recommend malam hari, okey. Pakailah di atas kuku tersebut yang telah terkesan kerana fungus infection. Alright. Itulah nak sambung yang semalam punya. And then kita ada tambahan untuk kuku. Kuku antara banyak-banyak fungus infection, dia yang paling degil lah, yang paling degil dan memerlukan sedikit kesabaran untuk kita mendapat kesannya. Hai Umi Ida, bersama saya dengan Suaita. Right. Dan biasalah pesanan malam-malam ini untuk orang yang ada kencing manis. So, jaga-jaga dan ceklah selalu kaki anda. Kalau kena wajib injek insulin. Okey, biasanya kita injek insulin ni sebelum makan. Lakukanlah. Dan kalau benda tu macam saya tadi, saya ada counselling seorang customer kami, orang kencing manis, dan dia menggunakan injection insulin. So bila terjadi, dia kata pagi bila dia injek, dia akan letih. And then kita recommend kita adalah benda ni kita kena discuss. Kita kena bawa berbincang dengan para doktor yang merawat anda. Kalau dia orang akan monitor kembali dia punya level, kita punya level gula, dan dia akan recommend sama ada menurunkan dia punya dos dia, unit insulin. Kalau biasa pagi 20, kemungkinan dia akan turunkan 10 unit ataupun 5 unit. Dia tengok atas keadaan. So apa yang paling penting adalah anda berbincang dengan doktor anda. Dan jangan rahsiakanlah. Jangan rahsiakanlah apa-apa yang terjadi, kesannya baik atau buruk, kena transparent. Okey. Cakap betul-betul kepada doktor, kesan saya gini. Okey. Jadi macam ni. A sampai Z kena cerita apa habis. Alright. Just nak touch kita punya ada satu ubat telan untuk kencing manis. Kita panggil glyclazid ataupun yang biasa adalah Dimecron. Kepada kita punya ahli FB group kita nak jaga diabetes. Okey. Ni kita bincang berkenaan dengan glyclazid. Glyclazid ni saya dah dua hari dah bincang berkenaan dengan T-half dia. T-half dia maksudnya dia punya kepekatan di dalam darah akan menurun kepada 50%. Okey. Kalau glyclazid ni, Dimecron, dia punya T-half dia adalah 10 hingga 12 jam. 10 hingga 12 jam. Maksudnya separuh hari. Separuh hari barulah dia punya kesan dia menurun sehingga 50%. That's why glyclazid biasanya kita bagi sebiji ataupun 2 biji satu hari. Itu bergantung kepada recommend oleh doktor anda lah. Doktor anda. Yang paling biasa adalah sebiji satu hari lah. Sebiji satu hari. Ataupun kalau yang okey, dia bagi half. Bagi separuh pagi, separuh malam. Apakah bacaan darah yang ada kencing manis? Dia tidak ada correlation lah. Correlation maksudnya tak berhubung kait secara terus. Apa yang saya boleh disebutkan di sini adalah orang yang ada kencing manis, alright, dia punya risiko untuk mendapat darah tinggi adalah tinggi. Okey, orang yang ada darah tinggi tidak semestinya mendapat kencing manis. Dia punya persamaan ataupun dia punya hubungan dia macam tu. That's mean kalau kita nak tahu orang kencing manisnya, dia punya BP kena macam biasalah, macam orang biasa 120/80, itu the best lah. 120/80. Okey. Itu dia punya bacaan dia. Okey, kita pergi pada glyclazid. Glyclazid ni dari segi kimianya, alright, dia high specific, dia punya spesifik, dia punya cara kerja dia. Cara kerja dia betul-betul tepat dan dia punya T-half dia adalah tak lama berbanding dengan ubat-ubat yang lain lah. Yang lain.
Okey, dia still dalam satu grup dia panggil sulfonylurea, dan dia punya action dia adalah dia merangsang sel beta di pankreas kita yang mengeluarkan insulin tersebut. Dia direct kepada sel beta di pankreas. Itu cara kerja dia. Cara kerja Dimecron. Dan dia menurunkan gula dengan tiga cara. Yang pertama adalah dia menurunkan level gula kita di dalam plasma. Satu. Yang kedua, dia menurunkan level gula kita selepas makan. Dua. Dan yang ketiga, dia menurunkan HbA1c. HbA1c ini adalah satu parameter yang dilihat oleh para doktor dan membolehkan doktor mengetahui bahawa anda makan ubat ataupun tidak. Kerana apa? Kerana yang dia cek adalah paras gula yang telah terikat dengan hemoglobin. And then dia ambil dia punya peredaran darah tu, hemoglobin di dalam darah tu dalam 3 bulan. That's mean kalau dia akan cek HbA1c ini adalah 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali. Dia tengok atas keadaan kita punya level gula. Yang ada risiko paling tinggi, risiko yang lebih tinggi, dia akan cek lebih kerap. Tetapi duration dia biasanya 3 bulan sekali. HbA1c. Kalau nak cek di farmasi Panama, yes, kita ada untuk cek HbA1c. Dan kita dalam 3 minit. Dalam 3 minit kita dapat dah result ya. And then kita punya target adalah bawah pada 7.5%. 7.5%. Kalau lebih tu maksudnya tak makan ubat lah. Yang tu yang doktor boleh detect sama ada kita ni makan ubat ataupun tidak makan ubat. Alright. Satu lagi kerisauan mereka yang makan ubat adalah keracunan. Saya bagi contoh yang ni glyclazide. Glyclazide ni dia punya LD ataupun racun. Dia akan jadi racun, alright. Dia akan memberi kesan buruk kepada tubuh kita dengan dia buat ujian. Ujiannya adalah kepada tikus putih. Tikus putih. Dia punya miligram dia amat besar lah. Amat besar, barulah terjadinya kesan buruk kepada tikus tersebut. And then tikus ni memang dia comparable ataupun memang kita biasa di dalam makmal biasa memang kita guna tikus putih untuk mewakili jasad manusia ataupun dia ada persamaan. Maksudnya kalau terjadi yang buruk di tikus itu, maksudnya dia akan boleh terjadi juga di dalam tubuh manusia. Dan dia punya LD 50 dipanggil itu, okey. Dia punya dos glyclazide adalah 3000 mg per kilo. Kalau orang tu 10 kilo jadi 30,000 mg. Memang besar lah. Yang glyclazide biasa kita bagi adalah paling besar pun berapa? 80 mg. Kalau 2 biji baru 160 mg. Yang ni 3000 mg. Barulah dia punya kesan buruk terjadi kepada tubuh kita. Dia ada dia punya parameter dia dipanggil LD50. Actually Dimecron ni ataupun glyclazide ni dah lama dah. Tahun 1990 dah keluar. And then dia upgrade Dimecron MR, macam-macam. Dan yang tu anda hanya turutilah apa yang telah diprescribe, apa yang telah diberi kepada doktor anda. Dan yang pastinya ubat itu adalah selamat lah. Saya just elaborate sedikit benda berkenaan dengan ubat-ubat ini untuk memberi sedikit penjelasan berkenaan dengan ubat. Yang kerisauannya adalah nombor satu, biasanya kita punya orang kecil manis ni dia takut ubat tu tak keluar daripada tubuh. Nombor satu. Nombor dua, takut menjadi racun. That's mean saya dah jawab. Nak keluar tu memang dia ada dia punya T-half dia. Yang nak jadi racun tu dia punya miligram dia tu amat besar. So jangan risau. Okey, makanlah ubat kerana kita tak mahu kita punya kesan buruk daripada penyakit kencing manis tersebut berlaku kepada kita. Apa dia? Yang 3 lah biasa saya sebut. Buah pinggang, alright, mata, okey, dan jantung. 3 ni adalah
dia panggil three major complication from diabetes yang tak kontrol. Uncontrolled diabetes. Kalau kontrol, alhamdulillah. Okay. Hari ni ramai. Hari ni ada dalam 3-4 orang yang saya counselling berkenaan dengan kencing manis. Itulah kerja kami daripada tahun 2000 sehinggalah sekarang. Apa yang saya buatlah, apa yang saya buat counselingnya adalah lebih kepada kencing manis dan darah tinggi. So, kalau nak lagi detail, boleh datang ke Farmasi Permai di Jalan Hulu Pasar ataupun hubungi kami di 0179013544 ataupun kalau nak my email pun no problem, permairx@gmail.com. Kita akan baca di situ dan kita akan jawab seboleh-bolehnya. Alright, penutupnya adalah yang ni saya ada juga Easy Breathe Vita Health ni. Ramai yang ada testimoni lah. Ada yang testimoni. Yang ni bukan kencing manis. Yang ni adalah untuk resedung ataupun alergi. Yang mana saya dah cakap itu, ada satu customer kita tu memang dia tak boleh tidur sehingga alergi. Dia makan yang ni sebiji. Yang tu daripada mulut dia. Dia kata dia makan sebiji je, malam tu boleh tidur. And then dia buat amal lah. Apa dia? Easy Breathe. Easy Breathe yang kandungan di dalamnya ada 4 ataupun 5. 2, 4, 6. Ada 6 kandungan. Semuanya jenis herba. Okay? Yang paling power adalah horseradish lah. Biasa saya sebut horseradish, tetapi company ni dah tukar nama kepada Easy Breathe. Alright. Saya rasa itu sahaja untuk malam ini. So kita jumpa lagi di lain siaran, di lain waktu bersama saya Zahari Harun daripada Farmasi Permai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Jangan lupa basuh kaki dan cek kaki. Bye.